Kata Wabi Mazu ahli Parlimen Pekalan Cepa, RUU 355 ni tak boleh nak buat sebab tak ikut tertib, tak ikut perlembagaan. Kita dengar gapo Mazu kata dulu dah. Kalau mu nak sayang aku, jangan kacik bak huduk-huduk ni. Jangan kacik bak nak pindah RUU ni. Tubik dah sok khabar mari dia kata, ada sebahagian daripada parti tu dah kata kita tidak akan sokong. Pasal RUU yang dibawa oleh Presiden PAS ni akan menghuru-hara ke perlembagaan negara. Allah bengong molek. Dia kata bengong molek. So kita dengar siapa pula bengong lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dengan hamba lagi, Jeming Hassan, YouTuber Rakyat. Jadi pada hari ini hamba akan bawa satu isu yang tengah hangat diperkatakan dan juga sama dengan waju yang hamba pakai ni, warna ungu, yakni RUU 355. RUU 355 ni satu topik yang sangat panjang dan kalau kita lihat, kalau kita ingat balik, RUU 355 ni sebenarnya telah banyak menyebabkan orang Islam itu dikafirkan dan yang agak pelik, orang kafir pun dikafirkan sekali lagi. Jadi hari ni kalau kita tengok perkembangan tentang RUU 355, akhirnya kita boleh buat satu kesimpulan bahawa memang benarlah bahawa PAS mempergunakan Islam itu untuk kedudukan mereka saja. Sebelum kita pergi lebih jauh, hamba suka untuk kita dengarkan dulu satu video lama dalam Parlimen. Orang yang sama juga yang mengatakan bahawa RUU 355 ni perlu kepada tertib yang baik dan juga perlembagaan. Jadi kita dengar dulu video lama yang telah pun dimainkan dalam Facebook, tapi agak lamalah. Mungkin si ataupun pelaku dalam video ni pun tak ingat dah video ni. Okey, kita dengar dulu video YB Marzuq bin Syari, ahli Parlimen Pekalan Cepa. Bagaimana beliau memberitahu kepada ahli Parlimen DAP adalah anti-Islam. Kita dengarkan dulu daripada YB PAS Marzuq tentang RUU 355 di dalam Parlimen. Di proses mahkamah. Jadi sekarang ni penyakit yang disebut-sebut dulu telah sedia berpindah dengan sepenuhnya kepada Pakatan Harapan. Sebab itu kita tak boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan walau apa disebut sebagai alasan, tetapi yakin dan percaya rakyat di bawah tetap Pakatan Harapan tak bagi kita juta. Memanglah terutama di kerja sama itu masalah kamu. Itu masalah kamu. Bagi 90 juta. Menjadi liability kepada Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan nak selamat, buang parti yang anti kepada Islam seperti DAP daripada Pakatan Harapan. Agak buat tuduhan. Okey. Apa yang YB Marzuq beritahu adalah DAP anti-Islam kerana tidak menyokong RUU 355. Kita dengar lagi satu ceramah yang agak menarik juga daripada YB Pekalan Cepa, YB Marzuq. Bagaimana beliau memberitahu bahawa orang yang tidak menyokong RUU 355 ni seperti buka Islam dah. Lagu tu dia beritahu. Jadi kita ambil cari sebentar. Okey, kita dengar YB Marzuq beritahu. Barulah kira kita ni sains sejati. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ain kerana saya, kerana gu, no, kerana gu ni. Kerana saya kau gu berdoa, rela. Jalan tu bi umuh nak pergi ludah muka Nabi sebab gu minta, baru kira saya. Okey. Dalam video ni, YB Marzuq beritahu seorang nama Uqbah nak ludah baginda Rasulullah SAW kerana gu. Jadi dalam cerita tu dikaitkan pula dengan RUU 355. Ambil cepat ke? Bagaimana dia beritahu tentang RUU 355. Kalau setakat hak bukan Islam bangun lawan boleh kira ada juga Islam bangun. Ni guna speaker selama kening kita tak dibenarkan untuk bawa private member speak. Tiba-tiba dalam bab ni bui kau ada main politik guna. Dia tuduh gitu. Dia kamak kita nak betul, lepas pada kita betul, kita nak lulus lalu, tak ada nak bincang. Tiba-tiba bila Presiden PAS bangun rakyat, ni syarah dan pendetailan dia akan dibuat pada sidang akan datang. Dia bangun suka hilang sekali dengan bobok kafir ni pula walaupun dia Islam. Tuan-tuan tengok sendiri dari amal tersebut nama sama demo payah kita nak kerja. Jadi nak royaknya rela. Makan gus diri rela.
tolak perjuangan Islam sendiri. Kenapa? Kerana nak baik ngagu, nak baik ngagu. Tu yang sebut laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Mula dia pak molek-molek dah tiba-tiba rela turut guru dan akhir sekali Allah Taala sesatkan mereka. RU355 ni walaupun kita kata tidak ada kata tidak nak memperkasakan mahkamah syariah. Betul, tidak semua sekali. Waktu ada pula celupa mari dia kata RU355 ni memang jalan untuk laksanakan hudud pula lagu tu dua boleh belaka tu. Ada kata tidak nak memperkasakan betul-betul mahkamah syariah. Ada kata ni adalah sebagai pintu belakang untuk laksana hudud. Sama buat dia kacak gitu tu. Rupanya kerja buat dia ni cari mana ruang yang boleh mengelirukan orang terhadap apa yang kita nak buat. Ada seorang menteri bertaraf menteri bukan Islam. Dia kata di antara ketidakadilan dalam enakmen jenayah syariah 2 Kelantan ni kenapa? Kerana Kelantan sudah pindah dulu kena berlaku kepada bukan Islam, kepada tidak Islam. Kepada Islam dan kepada bukan Islam. Lah ni pindah kena kepada orang Islam saja. Ini tidak adil kata dia. Kalau kita tanya dia pada mau nak retak kau nak suruh kena kau bukan Islam. Nanti kita kena fikir dululah tu. Pulak. Ini kita kena faham tuan-tuan. Kita kena ingat dalam tahun 80 hari dulu. Apabila dilaksanakan dasar. Okey. Kalau kita dapat dengar tadi bagaimana Ustaz Marzuq Syari beri kuliah di atas pentah di pentah kuliah pagi Jumaat, dia mengaitkan seolah-olah kalau tolak RUU 355 ni sama seperti meninggalkan perjuangan Islam. Itu kata YB Marzuq. Jadi hari ini bagaimana perkembangan dengan RUU 355? Jadi hari ini ada dah soalan di dalam parlimen dan kita dengar pula. Kita dengar pula apa kata YB Marzuq Syari berkenaan dengan RUU 355. Cabaran pindaan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau Akta 355 akan dibentang di Parlimen sebaik saja proses yang sepatutnya dilaksana mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan selesai. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari berkata, kerajaan juga akan terus mengkaji dan sentiasa terbuka terhadap cadangan penambahbaikan berkaitan penggubalan undang-undang tersebut dari pelbagai pihak. Jelasnya proses tersebut akan dimulakan dengan perbincangan di peringkat Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM. Jawatankuasa teknikal tersebut akan dipertanggungjawab untuk berunding dan mendapatkan maklum balas dari negeri-negeri. Seterusnya, dapatan daripada perbincangan tersebut akan dibawa ke Muzakarah Kebangsaan Hal Ehwal Islam untuk diteliti sebelum dibawa ke peringkat akhir iaitu sembah maklum bagi mendapatkan perkenan serta pandangan Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Saya telah mempengerusikan Jawatankuasa Semakan Perundangan Syariah JAKIM, saya yang mempengerusikan sendiri. Ada bukan saja 355, ada 17 rang undang-undang yang kita semak untuk meneliti soal teknikal dan juga kesesuaian masa untuk kita bawa kepada proses seterusnya. Perlu dipahami bahawa proses untuk membawa sesebuah rang undang-undang terutama yang melibatkan pindaan ataupun undang-undang baru ke Parlimen yang melibatkan bidang kuasa agama ini perlu mendapat melalui proses dan tertib tertentu. Okey, dia kata tadi proses RUU 355 ni perlu melalui tertib tertentu. Adakah YB Marzuq nak beritahu bahawa apa yang Tok Guru ajar dibawa dulu ni adalah tidak ikut tertib? Kalau kita ingat apa yang kita telah buat tidak bersetuju dengan apa yang PAH bawa ni, berkali-kali kita beritahu bahawa RUU 355 ni adalah bukanlah hukum Islam yang perlu disegerakan, kerana pandangan kita selain pada hukumnya lebih baik kita memperkasakan mahkamah dulu. Tetapi pada ketika itu kalau kita tengok dan kalau kita dengar video yang membawa tadi, dia beritahu bahawa kalau tak sokong RUU 355 ni seperti meninggalkan perjuangan Islam. Tapi yang nak bawa satu lagi,
Satu lagi ceramah di atas masjid. Bagaimana satu doktrin yang telah dikeluarkan oleh pimpinan PAS, Ustaz PAS berkenaan RUU 355 ni. Kalau tak sokong RUU 355 ni, tengok bagaimana dia buat doktrin kepada rakyat. Kita dengar sendiri apa kata Ustaz PAS. Kak Wan nanti Tan Sri Pandeka tanya ahli-ahli yang berhormat, siapa yang menyokong Akta 355, sila angkat tangan. Kak Wan kena angkat tangan. Kalau Kak Wan tak angkat tangan, boleh menyebabkan jatuh iman. Kalau boleh ditakdirkan lepas tak angkat tangan tu mati, kami tanam jerat. Nak abang tu lah. Tapi abang lalu ni aja. So kita boleh dengar bagaimana Ustaz PAS beritahu di atas pentas PAS. Dia kata, kalau tak sokong RUU 355 ni, kalau Pandika Amin tanya, Kak Wan ni merujuk kepada Datin Sri Wan Azizah yang dulunya adalah Presiden PKR. Kalau tak sokong, kalau mati nak tanah di kubur jerak. Kubur jerak ni adalah kubur orang Cina. Bagaimana satu pemikiran, satu pembawakan daripada PAS, kalau tak sokong RUU 355 ni, itulah balasannya. Dan memang dulu kalau kita tengok, kalau kita ingat balik lah apa yang mereka bawa, kalau tak sokong ni memanglah teruklah kita kena. Seolah-olah ini adalah satu kewajipan rukun ke-6 bagi orang Islam ni, kena sokong RUU 355. Jadi hari ni tiba-tiba keluar daripada timbalan Menteri Agama, kita kena ikut tertib perlembagaan dulu. Kalau kita ingat balik lah, itu yang dikatakan oleh DAP. DAP kata, kita bukan tak bersetuju RUU 355 secara total. Tetapi pada pandangan DAP, ianya berlawan dengan perlembagaan. Tapi PAS kata DAP anti-Islam. DAP nak lawan Islam. Okey. Amba bawa video yang telah dinyatakan oleh DAP ketika itu, 2016. Kenapa DAP tidak sokong RUU 355? Kerana perlembagaan yang PAS buat alasan pada hari ini. Kita dengar dulu apa kata Ling Gua Eng tentang RUU 355. The other one on this 355, RUU 355. Pendidikan pihak kami adalah jelas bahawa kami kurang bersetuju dengan 355. Kami tidak bersetuju dengan RUU 355 kerana ia tidak berperlembagaan dari segi substantif, kerana nyata sekali tak boleh ada satu negara dua sistem perundangan. Dan RUU 355 mewujudkan dua perundangan kerana membolehkan itu hukuman penjara 30 tahun yang lebih berat daripada undang-undang sekarang. Jadi kalau kita dapat dengar video-video yang membawa tadi, jelas bahawa RUU 355 ni bukanlah satu kewajipan yang perlu segera dibuat. Tetapi ketika itu kita didoktrinkan bahawa satu pembawakan daripada Presiden PAS dan juga penyokong-penyokong dan juga ahli-ahli PAS, RUU 355 ni adalah wajib. Dan kalau kita ingatlah satu ceramah yang telah dikeluarkan oleh Khairuddin At-Takiri, satu tahap nak sekeh kepala mufti, yakni Mufti Perlis, kalau tak sokong RUU 355. Jadi pada hari ini kenapa kami bersungguh untuk bercakap balik tentang RUU 355? Bukankah kami dulu di antara orang yang tidak bersetuju ataupun tidak menganggap RUU 355 itu penting? Ini kerana kami bukanlah nak memberitahu RUU 355 itu penting, tetapi kami nak buktikan pada dunia bahawasanya parti PAS telah menggunakan isu ini untuk kepentingan politik mereka. Jelas kalau kita ingat balik kenapa PAS berpecah dengan DAP, PAS menggunakan hudud dan juga RUU 355. Ini bermakna PAS bukanlah benar-benar ikhlas nak bawa hudud ataupun RUU 355 ke Parlimen, tetapi lebih kepada politik semata-mata. Jadi hari ini Alhamdulillah Allah SWT telah buktikan kepada kita bagaimana kuatnya fitnah mereka kepada Parti Amanah, Parti Keadilan Rakyat dan juga DAP. Yang sehingga satu tahap kalau kita dengar YB Mazuk memberitahu, kalau tak sokong RUU 355 ni, mereka itu adalah anti-Islam. Adakah hari ini kerana Mazuk ataupun YB Mazuk sendiri memberitahu RUU 355 ni tidak boleh dibawa, dan seolah-olah apabila beliau mempunyai jawatan dalam kementerian, yakni di bahagian hal ehwal agama,
beliau sendiri seolah-olah ingin melengahkan ataupun mengelak untuk melaksanakan RUU 355. Boleh atau tidak kalau saya katakan Marzuq juga adalah anti kepada Islam? Adakah Marzuq bersetuju apabila beliau melengah-lengahkan ataupun mencari alasan untuk melaksanakan RUU 355 ini dan menggunakan perlembagaan? Beliau juga adalah anti kepada Islam. Seperti mana yang beliau nyatakan ataupun beliau beritahu di dalam parlimen, apabila DAP tidak bersetuju dengan RUU 355, maka beliau jatuhkan, beliau hukum DAP itu anti-Islam. Hari ini YB Marzuq ada peluang duduk di dalam duduk sebagai timbalan menteri, bahagian jawatan timbalan menteri hal ehwal agama. Saya kira itu satu tempat yang amat signifikan, yang amat tepat sekali untuk membawa RUU 355 untuk bacaan kali kedua. Pernah dibaca kali pertama dulu oleh Tok Guru Haji Adi Awang, dan kalau kita tengok masa tu Tok Guru Haji Adi YB Taki dianggap wira. Akhirnya hari ini dikatakan tidak mengikut tertib dan perlu dalam proses perlembagaan. Bagaimana dengan yang Haji Adi bawa dulu? Bagaimana dengan pengiktirafan sebagai wira? Adakah beliau membawa satu benda yang cacat ataupun benda yang tidak berfaedah? Akhirnya hari ini ternyata RUU 355 bukanlah satu benda yang konkret ataupun satu benda yang PAS telah buat dengan cermelang sekali. Bahkan kalau kita tengok hari ini, apabila jawapan daripada timbalan menteri mengesahkan bahawa RUU 355 itu memang PAS bawa dengan cercah marba dan tujuannya bukanlah untuk menaikkan hukuman di Mahkamah Syariah, tetapi lebih kepada kerja-kerja politik, dan sudah pasti kerja-kerja politik PAS untuk menyelamatkan UMNO ketika itu. Dan PAS telah pun bergaduh dengan DAP dan juga PKR kerana isu hudud dan juga RUU 355. Jadi pada hari ini, pada saat ini dan pada ketika ini, penyokong-penyokong PAS yang telah pun pergi himpunan merbuk dengan basikal, dengan motor, dengan bas, dan ada yang meninggal dunia di tempat perhimpunan itu, adalah satu perjuangan yang sia-sia. Saya simpati kepada mereka yang telah ditipu oleh ahli ataupun pimpinan PAS, dan saya menyeru kepada mereka yang begitu mengharapkan RUU 355, ketahuilah oleh anda sebenarnya telah ditipu oleh pimpinan PAS. Jadi kepada penyokong-penyokong PAS dan mereka yang menuduh dengan pelbagai tuduhan kepada kami dan juga termasuk pada DAP, fitnah itu tidak kira pada siapa, dia memang berdosa. Dan PAS, saya harap dia insaf lah. Dan mereka, kalau mereka yang betul-betul percaya PAS akan bawa RUU 355 ni, ternyata harus ingat ini sebenarnya permainan politik. Dan kepada YB Marzuq, kalau beliau merasakan tak puas hati dengan Ambo bersedia berdebat dengan beliau. YB Marzuq adalah ahli parlimen Pengkalan Cepa. Ambo sebagai ketua amanah Pengkalan Cepa mencabar YB Marzuq untuk berdebat isu RUU 355. Kenapa Ambo begitu berminat untuk berdebat dengan YB Marzuq? Kerana banyak ceramah-ceramahnya yang beliau agak kasar dan agak tidak sopan bila bercakap tentang RUU 355. Terlalu lancar. Sebagai contoh, menuduh orang itu anti-Islam kerana tidak menyokong RUU 355. Hari ini beliau sendiri melengah-lengahkan untuk mempercepatkan RUU 355 walaupun beliau sudah berada di tempat yang sepatutnya. Okey, kalau beliau kata perlu kepada pindaan atau tertib perjumpaan ataupun perlembagaan semua, berjumpa dengan peguam, jumpa dengan majlis raja-raja. Jadi hari ini saya nak cabar beliau untuk bersama dengan saya dalam satu majlis ilmu. Secara sinergi kita berbincang tentang RUU 355. Bukan nak cari salah siapa, cuma kita nak berbincang secara ilmiah. Dan kalau ada benda tempat-tempat yang memangnya YB Marzuq telah keterlaluan, sebagai contoh menuduh orang yang tak menyokong RUU 355 ini meninggalkan perjuangan Islam, ataupun menuduh MP-MP DAP yang anti-Islam, untuk tarik balik dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini YB Marzuq telah memperlihatkan dirinya adalah anti-Islam kerana melengah-lengahkan untuk buat RUU 355. Jadi kepada penonton, kepada ahli PAS, minta kepada YB Marzuq untuk berdebat, berbincang secara ilmiah dengan Ambo tajuk RUU 355. Ambo tidak takut untuk berdebat dengan YB Marzuq walaupun Ambo tahu ilmunya lebih tinggi. Kenapa? Kerana Ambo tahu YB Marzuq duduk dalam keadaan salah.
ambo duduk dalam keadaan benar. Kerana PAS telah menggunakan RUU 355 untuk membodohkan orang dan untuk meraih undi sahaja. Hari ini, apabila tak boleh lagi bawa, PAS duduk dalam keadaan salah. Jadi kepada mereka yang menonton video ini, panjangkan kepada YB Mazu, semoga beliau terbuka untuk duduk dia kecek kira dengan ambo dan ambo agak sangat. YB Mazu mengaku kesalahan dia, minta maaf biar rakyat dapat lihat sebenarnya apa yang YB Mazu kata dulu itu adalah kata-kata politik. Dan semoga rakyat Malaysia tidak lagi menghukum DAP itu anti-Islam. Karena kalau kita tengok hari ini, RUU 355 boleh ditangguh. Dan hari ini pula dikatakan tidak selari dengan perlembagaan dan juga tidak boleh dilakukan selagi tidak ikut tertib-tertibnya. Jadi hari ini, sama-samalah kita insaf, sama-samalah kita ingat balik apa yang telah kita lakukan dulu. Hamba sendiri pun mungkin ada silap dan sudah pasti PAS banyak silap dalam RUU 355. Apatah lagi PAS telah mengumpul beratus ribu rakyat di Padang Membuk. Kononnya inilah perjuangan Islam yang murni, inilah perjuangan utama PAS. Hari ini RUU 35 bukan lagi perjuangan PAS. RUU 355 tinggal kenangan. Terima kasih kepada yang menonton. Yang belum subscribe channel Ambo, subscribe channel Ambo Jeming Hasil. Tekan butang loceng dan share video ni ke grup WhatsApp, ke Facebook supaya video ni pergi lebih jauh lagi, supaya orang faham, supaya orang tahu RUU 355 hanyalah permainan daripada PAS, hanyalah boneka oleh PAS yang sebenarnya mengejar jawatan dan cita-cita dalam kerajaan semata-mata. Hari ini mereka dapat apa yang mereka nak, mereka telah menjadi kerajaan dan mereka meninggalkan RUU 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.